Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Lama gila aku tak buat video. Okay, untuk hari ni, video hari ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang. Terima kasih yang tak terhingga kepada korang semua yang mana masih lagi menonton channel video Mr. Dan Project. Masih lagi belek-belek tengok-tengok, intai-intai. So terima kasih guys, korang memang the best yang komen. Dan aku minta maaf juga sebab aku ada yang aku tak sempat nak balas pun, sebab memang this time aku agak busy. Tapi untuk hari ni aku nak bercerita, aku nak bersembang dengan korang berkenaan dengan update sikit lah status macam mana apa yang terjadi dekat satellite aku. So untuk korang stay tune, tengok sampai habis. Let's go bro. Okay, so untuk tahun 2022 ni terbarulah. Okay, pada korang yang mana tahulah, tidak tahu korang boleh tengok aku punya Instagram, IG Mr. Dan Project. Dekat situ aku ada update lah sikit-sikit yang mana kereta aku Centennial R3 Executive tu aku dah berjaya dijual lah. So kenapa aku jual sebenarnya? Banyak perkara yang aku consider kenapa aku jual. Alright, so jualan kereta tu juga sebenarnya adalah untuk aku move on kepada kereta segmen lain pula, insyaAllah. So kalau nak tahu kereta apa, korang kena stay berada dalam Mr. Dan Project punya circle lah. Check out aku punya new video nanti. So nanti kita akan review kereta apa yang aku beli untuk menggantikan Centennial. Yang penting lebih kepada family car lah, of course lah kan. Okay, so kenapa? Dan aku nak share dekat korang tips dan juga macam mana korang nak dapatkan harga kereta Neo yang agak berbaloi dan juga tak merosakkan poket korang lah, especially kepada seller yang mana dah ada kereta Neo ni, teringin lah nak jual kereta Neo. Dan ada juga orang yang teringin lah nak beli kereta Neo. So macam mana ni korang yang seller ni yang dah pakai kereta Neo bertahun-tahun ni nak jual dengan harga taklah untung, orang cakap boleh dapat harga mahal, semahal-mahal Honda kat luar sana, tapi tak adalah korang singkit sampai dapat harga jackpot terlampau sangat. Taklah macam tu, tetapi korang boleh dapatlah sedikit amount jualan kereta tu untuk korang support korang punya life ke, untuk korang buat down payment kereta baru ke dan sebagainya lah. Okay, so aku share tips dengan korang, dan korang kalau rasa berguna korang ambil, kalau rasa benda tu tak guna korang je simpan je lah dalam poket. Alright, okay, so sebelum aku nak jual kereta Centennial ni, aku dah plan 2-3 bulan jugalah. Okay, so benda ni aku dah plan daripada awal, sebab aku jual kereta Neo ni pada tahun lepas, bulan 12, dalam bulan 12 lah macam tu. So benda ni terfikir bila aku rasa aku nak test market dulu kereta, sebab ada yang kata Neo ni harganya tak berapa mahal. So untuk kita sebagai pengguna Neo yang mana berniat untuk jual kereta Neo, kadang-kadang tak nak jual. Sebab apa? Harga dia agak rendah. So ada yang kata macam alah tak berbaloi jual. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau ada betul-betul buyer yang orang kata berminat kat kereta kau jangan runsing. Diorang akan spend duit tu untuk kereta tu. Yang penting kereta yang kau jual tu hidup lah. Maksudnya hidup ni taklah ada masalah ada pun yang minor, yang bukan major punya problem. So korang boleh dapat lah harga yang berpatutan, yang orang kena lah dengan apa yang korang nak tu. Seperti aku, apa yang aku jual, jujurnya aku cakap aku dapat amount yang aku berpuas hati lah, 30 lebih macam tu. Alhamdulillah aku dapat amount tu. Tetapi ada beberapa benda yang korang kena tengok sebelum korang nak betul-betul yakinkan pembeli tu. Mana owner baru tu, macam mana korang nak jual, korang kena betul-betul yakinkan dia mana kereta kau ni berbaloi dengan apa yang korang nak jual tu. Maknanya diorang beli harga tinggi sikit, tapi diorang dapat kereta yang betul-betul puas hati. Macam kita kalau beli barang pun, kita nak yang puas hati lah. Mahal sedikit, tapi kalau ia yang berbaloi, why not kan, korang spend sikit duit tu kan. Okay, so dekat sini itu yang aku buat lah. Macam kereta aku, kalau tengok sebelum ni aku dah buat sedikit modifikasi, update aksesori dan sebagainya. Benda-benda tu sebenarnya membantu kereta tu, harga kereta tu menjadi sedikit
orang kata mahal. Kalau nak ikutkan korang-korang nak tengok cari di carian platform kereta, kalau kat luar sana orang ikut harga market lah, harga market price kereta Saturnio. Macam aku sendiri tahun 2013 Saturnio Executive Original R3 tu, harga market dia dalam 20 lebih je bro, dalam 23, 24, 25, lebih kurang macam tu lah, around that circle lah. So tak, orang kata tak buat baloi pun kalau kau jual. Kau buat macam-macam, lebih banyak kau buat, tapi kau dapat harga yang orang kata tak puas hati kan. Tapi itulah hakikatnya. Tapi walaupun macam tu, korang boleh lah just mark up sikit, dapatlah 2, 3, 4 ribu, kira dah okey lah daripada harga market yang mana ianya tak berapa berbaloi lah kalau jual. Tapi tak apa, korang kena ingat satu, kepada seller yang nak jual kereta, make sure lah kereta korang nak jual tu dalam keadaan standard. Macam aku sendiri, of course aku buat kereta aku dalam keadaan standard. Standard ni maksudnya korang tak kacau lah dia orang punya enjin ke, kau tak kacau lah dia punya benda-benda yang tak sepatutnya tak kacau. So benda tu look normal, look standard. Contoh macam ada kursi, seat masih lagi original. Apa lagi, kat dalam tu engine masih lagi original standard semua. So korang service pun on time. So benda-benda macam tu akan menjadi value yang membuatkan seller, buyer beli kereta korang dengan harga yang korang nak tu sendiri. Tapi harga tu orang kata pada patut lah, tak adalah mahal sangat, tak ada murah sangat, dan kau sebagai penjual kereta tu taklah rasa alah rugi ni aku jual lah. Tak, kau takkan rasa macam tu. Kau akan rasa berbaloi, aku jual kereta ni sebab harga dia agak tinggi. Untuk korang yang nak jual kereta, pertama sekali korang kena make sure dekat mana korang nak iklan kereta tu. Aku sarankan kepada korang, tip pertama ni paling penting, janganlah korang iklan, korang target iklan korang yang paling latest lah, yang first iklan korang dekat Facebook. Sebab apa aku cakap dekat Facebook ni tak boleh pakai? Kat dalam tu bersepah mereka-mereka yang akan downkan kau punya harga. Maksud aku, di downgradekan harga korang. Bagi aku sendiri personally, kau nak jual berapa kereta tu kau punya pasal lah, terpulang. Kau nak jual 28,000 ke, 30,000 ke, 35,000 ke, itu harga engkau. Tetapi sebagai buyer, sebagai orang yang berada dalam platform media sosial, korang tak boleh nak hentam orang yang nak jual harga tu. Harga yang dia jual tu kena dengan barang yang dia nak bagi dekat buyer tu. So that's why dia letak harga macam tu. Tapi kita, orang yang luar sana, sebagai buyer, sebagai orang yang nak membeli, korang nego lah dengan owner baru, owner kereta tu. So kat situ kan ada dua communication. So dekat situ nampak, kalau kau betul-betul berminat, kau pergi jumpa seller tu ataupun contact seller tu, minta nego berapa yang kau boleh bagi. Alright, dan kenapa kau jual harga kereta ni. So owner kereta tu akan explain dengan kau, kereta ni ada ni, kereta ni ada tu, so sebab aku jual harga ni. Macam tu lah lebih kurang. So dekat platform media sosial, korang tak boleh nak harap sangat. Kalau boleh jangan letak lah, nanti korang kena kecam dengan harga yang korang macam ni, dan boleh membuatkan kau rasa macam down nak jual kereta, dan kau rasa alah betul ke harga aku letak ni sebenarnya. Korang akan rasa macam tu, percayalah cakap aku. So platform yang paling orang kata sesuai untuk korang letak kereta korang tu adalah di platform jualan kereta. Contoh aku bagi tahu korang dekat Kalis ke, dekat Mudah ke, dekat situ dia ada platform yang right platform untuk korang jual kereta korang tanpa korang tengok komen-komen sampah dekat luar sana. Sebab apa aku cakap sampah? Sebab ada di kalangan orang dekat luar sana ni yang suka kecam. Kecam ni membuatkan seller dan juga buyer juga mempengaruhi buyer dan mempengaruhi seller itu sendiri. That's why aku cakap korang awal-awal, kalau nak jual kereta, cari platform yang tepat untuk jual kereta. Sebab kalau ada rezeki korang, betul ada orang nak beli, dalam masa beberapa hari saja orang contact korang untuk tanya, korang nak jual kereta ni macam ni, aku just explain je lah dekat dia. Okay, so yang seterusnya kepada seller di mana nak jual kereta, pastikan kereta korang tu berada dalam kondisi yang bagus lah. Maksud aku yang bagus, kalau kita pasal second hand car lah, tak adalah perfect macam kereta baru keluar kedai. Kereta baru keluar kedai pun korang boleh nampak ada masalah tu, masalah ni. Kalau nak compare dengan kereta kita Neo ni yang dah pakai bertahun-tahun ni, memanglah akan ada masalah macam suspension, wear and tear dan sebagainya, apa semua. Benda-benda macam itu common lah untuk kereta second hand. Tetapi jangan nampak kereta tu terlalu obvious rosak dia, ataupun ada
minor punya problem tu is okay lah. Benda tu kita boleh nego balik dengan si buyer tu nak beli kereta. So dekat situ ada negotiation, orang tu akan tawar menawar dan korang boleh consider balik sama ada nak reduce dia punya harga ataupun korang nak maintain dia punya harga. So dekat situ buyer kena be fair lah dengan seller. Mungkin seller akan ambil masuk untuk repair ke, and after repair aku deliver kereta ni kat kau, janji kau nak beli. Macam tu. So itu adalah tips yang paling penting lah kepada buyer juga. Kadang-kadang jangan melampau sangat. Korang just discuss dulu dengan seller, betul ke kereta ni kau macam ni, ada masalah apa dengan kau ni. Sebab kebanyakan buyer ni dia ada yang baru-baru nak pakai kereta, yang baru, yang peminat kereta Neo ni lah, especially dia orang tak tahu sangat pasal kereta Neo, apa masalah Neo ni kan. Macam aku jual kereta CPS. Okay, CPS yang aku pakai model aku lah, alhamdulillah nothing issue yang major punya issue lah, tak ada isu yang besar-besar yang rosak enjin dan sebagainya, sebab aku just jaga betul enjin dia, service on time, dan banyak barang-barang yang aku dah tukar. So benda tu adalah satu value lah untuk aku markup sedikit kereta tu, dan orang yang nak beli kereta tu sendiri pun rasa macam kereta ni dah tak perlu buat apa dah kot. Macam tu lah. So dekat situ korang boleh dapat lah harga yang korang nak sebenarnya. Okay, bukan kalau korang pergi officially, pergi dekat luar sana macam contoh Yuska lah, Yuska tak akan ambil kereta kau dengan harga yang korang nak melebihi market price. Itu biasalah. Kalau kau pergi dekat, contoh lah, aku beritahu macam MyTukar ke, apa lagi yang ejen-ejen jualan kereta lah dekat dalam Malaysia ni sendiri pun, diorang akan follow the market price punya guideline. So diorang tak akan ambil kereta kau, kalau kereta harga RM22,000, RM25,000, kalau kau nak letak RM24,000, confirm dia tak akan ambil. Diorang akan letak dalam diorang punya platform untuk orang luar sana ataupun dealer-dealer dekat luar sana bid kereta kau. So benda tu sangat lambat dan korang akan rasa stres. Kalau korang jual sendiri, maksud aku korang letak post sendiri, bawa kereta tu kepada owner sendiri, semua retail kau uruskan sendiri, benda tu akan, bagi aku lah, benda tu lagi mudah dan korang akan dapat harga yang korang nak. So jangan risaulah. Alright, itu saja tips yang aku nak share dekat korang. Yang ada yang korang boleh pakai lah, yang tak boleh pakai tak boleh buat apa lah. Tapi yang paling penting korang jangan takut untuk jual kereta tu. Kalau korang rasa korang dah tak nak pakai, nak move on kepada kereta lain, okay, kebanyakan memang ada ramai yang nak jual. Aku tengok dekat platform Facebook lah especially, agak ramai yang nak let go kereta diorang. Mungkin diorang nak ke kereta 4 pintu atau kereta lebih besar, family car dan sebagainya, memang ada. Tapi harga kau boleh tengoklah sendiri dekat platform Facebook sendiri, memang banyak orang kecam. So benda tu agak kurang sihat lah bagi aku. Dan aku pun tak letak tau dalam media sosial aku nak jual. Aku terus letak dalam platform mudah, dan dalam sehari ada orang contact, orang buyer tu nak kereta tu, dan aku banyak communicate dia melalui WhatsApp je. Aku WhatsApp gambar, aku WhatsApp video aku bagi tu, bagi ni, yang dia tengok, dia setuju, dalam seminggu terus aku jual. Kan dia pun dah bayar cash. So benda tu macam smooth gila dan mudah je. So kereta korang kalau boleh ambil gambar banyak-banyak, ambil gambar dalam luar apa semua kan, ready lah untuk korang hantar dekat buyer yang nak beli kereta. So diorang akan tengok based on gambar, dan diorang akan test kereta korang okey tak okey. Itu paling penting lah. So pada korang yang nak beli kereta Neo, jangan risau. Kereta Neo ni adalah kereta yang sangat memahami jiwa orang-orang yang suka lenjan kereta, suka bawa laju, suka race ke apa, tapi dengan selamat lah. Kalau nak race pergi Sepang. So korang jangan risau, okay, terus beli. Dan untuk seller juga jangan risau nak jual, InsyaAllah korang akan dapat harga yang korang nak tu tadi. Okay, so itu saja daripada aku untuk video kali ni. Aku tak nak cakap panjang. InsyaAllah konten baru akan ada, tapi tak adalah cerita pasal Neo, okay, tapi cerita pasal kereta lah, cerita pasal motorsport, tak cerita lah pasal basikal. So kita cerita pasal kereta juga, cuma konten tu lain sikit. Okay, dan aku harap korang terus support Instant Project. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada pun nak komen untuk video kali ni, just komen, InsyaAllah aku jawab. Aku akan tengok, aku akan scroll. Ada masa aku reply, tak ada masa aku skip dulu, tapi ada masa aku reply, InsyaAllah. Untuk korang untuk tahun ni, harap korang dapat apa yang korang nak. Alright, so itu saja daripada aku. Assalamualaikum.